بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلع في سماوات قلوب المؤمنين شموس المعرفة مشرقة بأنوار التوحيد واليقين، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتعيين رسالته وتصديق هدايته، وعلى الذين بلغوا درجات العلا بعلو مقداره، وأصحابه الذين بزروا نجوم الهدى بنصر أخباره. InsyaAllah kita sambung muka surat apa? Sambung pada dan agama itu. Berapa kali? Surat 2, 3, surat 3 bagi kau apa? Bagi ku apa daripada atas? Oh, 13 daripada atas. Kau surat 3 bagi 13. Qala muallif rahimahullah, dan agama itu. Musannif nak bagi pengertian apa makna agama. Dan agama itu, mana sini murad sini adalah agama Islam lah. Agama yang datang daripada Allah Ta'ala, panggil dinus samawi, ataupun agama yang direka oleh manusia, orang panggil din wad'i. Dan agama itu ibarat, mana tuturan apa definisi agama tu. Bagi sebut agama tu apa dia? Tuturan dia. Tuturan agama ni apa dia? Ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia. Dihantarkan dia makna didatangkan oleh Allah Ta'ala. Perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia, maknanya didatangkan oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya. Bagi segala hambanya yang mukallaf. Sifat bagi hamba tu, hamba yang mukallaf. Siapa dia? Hamba yang mukallaf. Maksud yang mukallaf yang diberi taklif ni adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Yang dia panggil litaklif. Agama datang kepada jin dan manusia litaklif. Adapun utus pada malaikat litashrif. Litashrif untuk muliakan Nabi. Nabi datang kepada jin dan manusia litaklif. Adapun untuk pada malaikat litashrif, nak muliakan, tashrif lin nabi. Jadi ibarat dari perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia, mana didatangkan dia oleh Allah Ta'ala bagi sekalian hambanya yang mukallaf, yang akil baligh, yang akil, yang berakal dan sampai umurnya, dan sejahtera pandang panca inderanya. Atas lidah Rasulnya, mana disampaikan dia seruannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas lidah Rasulnya, Rasul Allah yang membawakan mereka itu, yang membawakan apa ya? Yakni perhimpunan segala hukum Allah tu. Rasulnya yang membawakan. Mana bawa apa? Bawa perhimpunan segala hukum Allah. Perhimpunan segala hukum Allah tu membawakan mereka, mana segala hamba itu, kepada kebajikan yang kekal. Jadi agama ni perhimpunan segala hukum
yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitab dia pada apa? Khitab dia tuju pada siapa? Pada mukallaf. Pada kata makna hukum khitab Allah muta'allaq bi af'ali mukallafin. Suruhan Allah. Tuju kecek, tuju hukum ni pada mukallaf. Tak tuju pada orang gila, tak ada hukum. Tak tuju pada orang tidak berakal. Tak tuju pada orang tak cukup umur lagi. Kepada orang yang berakal, orang yang cukup umur, orang yang sejahtera panca indera daya sah. Jadi dengan perhimpunan hukum ni membawa mereka segala hamba itu kepada kebajikan yang kekal. Apa makna kebajikan kekal? Kebajikan sini masuk syurga. Yang kekal makna selama-lama. Yang selama-lama. Mana kena masukkan dalam syurga selama-lama jika apa? Jika membenarkan dalam hati, mengaku dengan lidah, dan beramal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau tidak, membawa kepada kejahatan yang kekal. Itu masuk dalam neraka. Tapi tengok tafsir pula. Adakah kekal selama-lama ataupun tidak? Kalaulah meninggalkan beramal yang wajib ataupun melakukan perkara haram tu dengan sebab malah, bukan dengan sebab engkar, atau beramal setengahnya, ataupun tinggal setengah, buat perkara haram ikut suka hati dia ya. Jadi sipirnya masuk neraka. Tetapi kalau tidak engkar, adalah ilaha illallah dalam hati, tidak kekal juga dalam neraka. Tetapi berapa lama tak tahu lah. Dan satu hari akhirat sama 1000 tahun dunia. Tahu? Na'udzubillah. Dan segala tanda agama itu. Lepas pada kita tahu, musannif bagi tahu apa definisi, apa makna agama. Dia mari pula pas nak cari lagu mana. Nak cari lagu mana agama tu. Kalau ada atau tidak dalam diri kita tu. Dan segala tanda ni alamat nak cari. Segala tanda agama itu ada 4 tanda. Pertama sah i'tiqad. Sah i'tiqad, benar i'tiqad. I'tiqad ni benar sah i'tiqad, iaitu ya tafsir pada kata sah i'tiqad lagu mana? Iaitu jazam dengan barang yang diiktiqadkan dia oleh ahlu sunnah. Iaitu jazam, makna pegang sipu dalam hati dengan kejap. Pada pegang kejap, mana tak putus. Sipu yang tak putus, kejap. Kalau guna simpi nombor kat 100%. Keyakinan yang 100%. Yang ada 3. I'tiqad ni ada 3. Yang pertama, orang panggil idrakul jazim atau i'tiqadul jazim. 100%. Kejap, tak putus. Saya kata, longgar lagi, kata ada lagi sikit rasa macam keraguan sikit, ada shock, ada zone sikit. Tidak 100%. Tak panggil i'tiqad. Kalau itu pertama. Yang kedua, yang kena muwafiq. Muwafiq lil haqqi. Atau al-mutabiq lil waqi. Kena harus benar. Bukan kemah tu, 100% bukan tu. Tetapi tidak harus benar. Bukan kemah tu, tapi tidak harus benar. Tak jadi juga. Jadi kita pegang kemah 100% kejap orang panggil, tak putus dah. Atau tak langgar dah. Kejap. Yang kedua kena harus benar. Yang ketiga andali, ada dalil. Tiap yang benar. Ada. Kalau pegang
Pegang sungguh dah. Pegang sungguh dah satu tempat yakin sungguh. Tapi tidak mutabik lil waqi. Tidak muwafiq lil haqqi. Tidak nak sebenar. Pegang kemah dah. Pegang kemah dah. Tuhan ni ada tiga. Kemah dah tapi tak tiga Tuhan. Hak ni jahil. Orang panggil jahil murakkab. Ayah nak ajar. Hak ni jahil yang menyebabkan kufur. Ataupun pegang dia betul dah. Tuhan wujud, Tuhan kekal, Tuhan sedia. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat. Tapi ada sikit tak yakin. Dalam 98% gitu lah. Dalam 99%. Tidak jazim. Ni jahil basit orang panggil. Tak ada khilaf ulama jahil basit, jahil murakkab ni akan kufur. Pertama, tidak pegang kejap. Tidak kejap. Walaupun betul dia pegang tapi tidak sadar patuh. Ini rasul akidah. Ataupun dia pegang kemah dah tapi salah. Orang ni payuh ni. Orang ni payuh jahil payuh berapa ni jahil murakkab. Pegang kemah. Dah kacau juga. Pegang kemah dah. Honaknya pada lagu mana kalau dia pegang kemah dah, kena sebenar. Tapi tak ada dalil. Pergi ke mana Tuhan wujud? Wujud betul Tuhan wujud. Betul. Tahu mana Tuhan wujud? Kita pakai kata Tuhan wujud tak tu. Hak tu tak apa dalil, hak tu khilaf ulama. Ada ulama kata kufur, ada ulama kata fasik. Tapi hak lebih kuatnya fasik. Tapi tak silap kita je dah. Kita nak i'tiqad yang kemah, yang jazam. Dah betul i'tiqad kita muafiq lil haqqi. Lagu mana kita ikut jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Hak as-sawal al-azam. Semuanya ulama-ulama. Sama ada muhaddisin, sama ada fuqaha. Semua ikut ala bahasa mudah kan apa diitlaqkan. Sebut Ahlussunnah wal Jamaah kehendaknya adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Habis. Yang itu yang pertama, tanda agama. Ini kena mengaji lah. Lepas tu saya kata, fa'alam annahu la ilaha illallah. Bukan suruh ngatik, la ilaha illallah. Kok ngatik tapi, dari akidah, la ilaha illallah bukan mata-mata kita ngatik tahlil la ilaha illallah. Tapi kita kena tahu, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi nak tahu, kena ta'allum. Kena belajar. Sebagaimana hak pekoh juga. Pakai belajar. Hak ihsan itu, hak tasawuf ada hak fardu ain je. Hak akidah ada hak fardu ain je. Hak pekoh ada hak fardu ain je. Yang kedua, tanda agama yang kedua daripada bab benar qasad. Jadi benar niat. Benar qasad. Berarti benar niat pada segala ibadah. Iaitu tafsir pada benar qasad, menunaikan ibadat dengan ikhlas. Menunaikan ibadat. Tak kiralah ibadat tu sama ada wajib ataupun sunat dengan ikhlas. Yakni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lainnya. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lainnya. Mana mukallaf, kata apa nama Syekh Izzuddin Abdul Salam, al-ikhlas ay yaf'al al-mukallafu ta'ata khalisan lillahi ta'ala wahdah. Ikhlas tu mukallaf, orang akil balik tu mengerjakan taat itu khalisan lillahi ta'ala wahdah, bersih semata-mata kerana Allah Ta'ala yang satu. La yuridu biha ta'ziman minan nas. Bukan dia buat tu kerana hendakkan dibesarkan oleh manusia. Wala tawqira, bukan nak supaya orang hormati. Wala jalban naf'a dini wala daf'a darari dunyawi, bukan untuk tarik manfaat sama ada agama ataupun menolak kemudaratan dunia, tidak. Semata-mata kerana Allah Ta'ala.
Itu Syekh Izzuddin Abdul Salam yang tafsir. Jadi sebenarnya rajah ikhlas ni dia ada martabat dia, ada level dia. Semua benda ada level, syukur ada level dia, tawakal ada level dia. Ikhlas ada level dia. Level hak tinggi sekali, hak pertama orang panggil darajatul ulya tinggi kali, maknanya beramal. Seorang hamba tu beramal kerana Allah semata-mata. Mana junjung perintah Allah kerana semata-mata, nak junjung perintah Allah Ta'ala juga. Nak benar menendirikan hak ubudiyahnya. Oleh kerana dia faham, dia kenal, dia ni hamba. Dia ni hamba. Tuhan ni Tuhan. Dia ni fakir. Tuhan ni ghani. Dia kenal. Dia kenal hak dia hamba, Tuhan ni Tuhan. Jadi dia buat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ada kepala. Hak tu hak tinggi sekali. Hak nombor dua, abang darajatul wusta, pertengahan. Ikhlas juga, bukan tak ikhlas juga. Tapi kurang pada hak pertama tadi. Bagaimana? Dia beramal kerana nak dapat pahala. Salah tu? Betul. Tidak ikhlas tu? Ikhlas. Tapi rendah sikit pada hak pertama tadi. Hak nombor tiga, ikhlas juga. Tapi hak paling rendah sekali. Kata keto belakang. Tapi ada level dia. Ada sisi dia, ada gambar. Ada harga dia, nilai berbeza. Hak rendah sekali beramal kerana dimuliakan dia. Kerana sebab amal tu dimuliakan dia, dimuliakan oleh Allah lah. Pada dunia dah selamat daripada penyakit-penyakit. Tapi Allah juga, kalau manusia tak ikhlas lah. Selain Allah juga. Dah. Tengok dalam nota kaki ada sebut nota kaki dia. Tengok dalam nota kaki dia, footnote dia. Lah. Dalam nota kaki tu Syekh Ahmad Al-Fatani. Ngarang dari waktu footnote. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah taala dalam hamish dia, dalam nota kaki dia tu. Dia kata masuk menunaikan ibadah dengan ikhlas. Jadi tafsir. Artinya ada. Ada. Nombor tu tengok. Artinya mengerjakan dia, makna menunaikan ibadah ikhlas, artinya mengerjakan dia kat ibadah itu serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala, dengan bahawa dia ada disekutukan pada ibadah itu akan lain daripada Allah Ta'ala. Dia buat ibadah itu mata-mata kerana Allah Ta'ala, tak ada masuk dalam lain langsung. Kerana firman Allah Ta'ala mana dalilnya, asalnya dalilnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Siapa yang berharap nak jumpa dengan Tuhannya, maka beramal amal soleh dan tidak mensyirikkan ibadahnya dengan Tuhan yang lain. Satu apa-apa. Tak ada langsung. Kata payah ikhlas ni, sepongan kata semua kita, kata batu kita licin, di malam yang gelap. Nampak tak? Tak nampak. Mana? Syirik khafi apa ini? Bukan syirik akidah, syirik khafi. Bukan syirik jari menduakan Allah Ta'ala dan Tuhannya. Ini syirik khafi ni, dan tidak amalan kita tidak semata-mata khalis kerana Allah Ta'ala. Jadi, tetapi telah ikhtilaf ulama, telah berbeza ulama, berbeza pandangan ulama pada orang beramal dengan menyekutui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Maka memilih Ibn Abdul Salam, Syekh Ibn Abdul Salam dan lainnya yang sependapatnya Ibn Abdul Salam yang gelar Sultan Ulama. Yang masyhur dengan gelaran Sultan Ulama, bukan ulama Sultan Ulama, Syekh Ibn Abdul Salam, Izzuddin Ibn Abdul Salam. Jadi pendapat pertama antaranya oleh Syekh Ibn Abdul Salam dan lainnya, dia kata bahawa tiada pahala baginya sekali-kali. Contoh satu amalan, ada sikit je, bukan banyak, sikit je kerana dunia, sikit je. Sikit je, boleh puji sikit je. Tuhan belakang sikit je, tiada pahala baginya sekali-kali. Ada syirik juga. La yashna. Dan memilih Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam,
Pendapat kedua Imam Al-Ghazali dan yang sama pendapat dengan dia bahawasa pecah dua. Dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Tengok dulu. Apa sebab dia buat amal tu? Apa sebab dia buat tu? Dia semaya, dia mengaji, dia nala kitab. Dia berapa? Hak benar-benar rupa akhirat lah tu ni. Apa? Okey, maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama. Lebih lama. Kalau kita guna sipir nombor pun dah 60% agama. 70%. 70% semata-mata kerana Allah Ta'ala. Adalah 30%. Sebab lain. Hak bukan anak Allah kerana benda lain. Dorongan lain. Sama ada dorongan tu benda terbaiknya akhirat ataupun dunia. Sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Maka jika Allah yang terlebih banyaknya pekerja agama, maka dapat baginya pahala dengan kodanya. Katakan 70% dia kerana Allah Ta'ala, hanya 30% ada campur benda lain. Markah berapa markah biasa saya? 70%. Boleh 70%. Atau ada terlebih banyaknya pekerjaan dunia. Tapi kalau banyak dunia 60%. Hak akhirat, hak agama 40%. Ni sipir dia 60 campur 40, jawapannya kosong. Bukan 100. Kalau 70 campur 30, jawapannya 70. Fair tak? 70% akhirat, 30% dunia, hak boleh pahala, jawapannya 70. Tetapi kalau 40 akhirat, kalau 60 dunia, 40 akhirat, jawapannya kosong. Sipir dia. Maka dan jika bersamaan 50-50, 50-50, win-win. 50-50, 50 campur 50 campur apa? Nescaya gugur kedua, jawapannya kosong. Boleh teka. 70 campur 30, jawapannya 70. 60 campur 40, jawapannya kosong. 50 campur 50, jawapannya kosong. Nampak tak? Kalau Izzuddin Abdul Salam, 99 campur 1, jawapannya kosong juga. 99% lillah, 1% saja lain pada tu, jawapannya kosong. Maka kalau Imam Al-Ghazali tengok akhirat dunia, kalau lebih banyak akhirat boleh qadar lah. 70 akhirat, 30 dunia boleh 70. 60 akhirat, 40 dunia boleh 60. 51 akhirat, 49 dunia boleh 51. Tapi kalau banyak dunia, 60 dunia, 40 akhirat, jawapannya tak boleh 31. 50-50, 50 akhirat, 50 dunia, kosong juga. Itu pendapat kedua. Ada beraya sikit. Dan kalam ataupun pendapat Ibn Hajar dalam Hasyiah Hidah, Ibn Hajar Al-Haytami dalam Hasyiah Hidah, dalam kitab Hasyiah Hidah, cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad mutlaqah. Tak kira asal ada dah. Tak ikhlas mana? Ada lah ikhlas 20%, bolehlah 20%. Bolehlah 20%. Ada ikhlas sikit, ada lah ikhlas sikit 10%, boleh 10% tu. Boleh sikit. Kenapa? Dalil firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ketiga daripada 4 tanda agama. Tanda pertama apa dia? Sah i'tiqad. Tanda kedua, benar qasad. Ketiga, menyempurnakan janji. Janji apa maksud sini? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Buat segala yang disuruh. Hak Tuhan suruh ni sama ada wajib ataupun sunat. Keempatnya, ketiadaan melampaui zakat. Tidak melampaui zakat. Zakat Allah Ta'ala. Itu meninggalkan segala yang dilarangkan. Dilarangkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi 4 ni adalah tanda agama. Yang pertama, sah i'tiqad. Yang kedua, benar qasad. Yang ketiga, buat Tuhan syukur. Yang keempat,
tinggal Tuhan. Ada ni, ada tanda agama dalam diri dia. Qala muallif rahimahullah, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Hak ni dalam hadis Imam Nawawi 40. Imam Nawawi ada nombor. Ada sebut. Jadi hadis ni orang panggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Kalau Jibril alaihissalam dia mari, dia menyamar dia. Dia menyamar duduk dengan rupa manusia, duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua 40. Duduk jumpa bersama, duduk menyamar jadi seorang manusia, duduk bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi asal ceritanya, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dalam majlis lah, atau majlis ilmu, tiba-tiba marilah seorang laki-laki. Mari seorang laki-laki pakai kain sangat putih, rambut sangat hitam. Tak ada kelihatan atasnya bekas-bekas perjalanan daripada debu ataupun lainnya. Lepas tu tak ada orang yang kenal dia. Pelik ke tak? Kalau kita tak pelik. Mari orang semak molek, tidak cemar, tidak gapo. Kita tak kenal, pelik ke? Tak pelik. Apa? Maya kereta, ekor. Zaman Nabi, ada. Kalau tak kenal tu, mesti mari pada jauh. Apabila mari jauh, mestilah ada kesan debu ke apa. Bukan naik kereta. Tak pelik tidak ada kesan. Kesan dia ni safar, dia musafir tak ada. Kemudian dia duduk pada Nabi. Dia sandar dua lututnya pada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia hantar, dia tok dua tangannya atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya. Dia tanya, wahai Muhammad, khabarkanlah kepada aku perihal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Jawab apa? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam itulah. Lepas tu tanya pula, ringkas tu boleh tanya pula apakah iman. Lepas tu lepas pada Nabi ayat tu dia pula kata sadaqta, benar. Dia tanya, dia jawab. Lepas tu sahabat pelik lah. Fajibna lahu yas'alahu yusaddiqu. Pelik ni. Dia tanya, dia membenarkan. Lepas tu malaikat pula tanya pula, fa akhbirni 'anil iman. Bagi tahu aku tentang iman. Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Mana rupa iman? Sadaqta. Patut tanya pula, fa akhbirni 'anil ihsan. Bagi tahu aku tentang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Musembah Allah Taala supaya kamu lihat dia. Bukan supaya lihat. Supaya lihat ni mana kita bayar Tuhan lagi mana, tak ada. Tuhan tak supaya makhluk. Mana seolah lebih. Orang kata kita ada ular rumah kita. Takut tak? Takut juga. Orang kata, ada orang ada pulau. Ya kok. Tapi kalau kita tengok sendiri kak, mana takut? Takut lagi lah. Tengok sendiri kak. Kita petik lagi tu, lagi takut. Ada? Jadi pintu. Tapi fa'ilan takut tarah, tidak kak? Fa'innahu yara, kita kena khabar Tuhan ni. Tengok kita. Tu orang panggil, rasa Tuhan dia perhati kita. Orang panggil muraqabah. Hak pertama tadi orang panggil musyahadah. Lepas tu tanya pula tentang sa'ah, tentang hari alam hari kiamat. Sehingga habis hadis tu, ayat ceritanya,
Hadis ni riwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lepas pada Sayyidina Umar pergi balik. Cerita berapa hari. Kemudian Nabi tanya pula pada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri minas sa'il?" Wahai Umar, mu tahu ke siapa tanya? Umar tak bijak. Kata, nanti kita tak tahu tanya. Allah wa Rasulullah a'lam. Memang pelik, sahabat pelik. Tak tahu. Memang tak tahu. Jadi sahabat jawab betul. Sayyidina Umar jawab betul. Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Rasulullah kata ni Jibril. Kapan ayat sini? Atakum yu'allimukum dinakum. Dan mendatangi kamu yu'allimakum untuk mengajar kamu agama. Hadis ni, peristiwa ni bukan kata awal dah. Sebelum Nabi hijrah, tidak. Bukan awal Islam, tidak. Dia nak akhir-akhir dah sebelum Nabi wafat. Nak akhir-akhir cerita. Jadi betul ulama buat kesimpulan, bagi tahu bahawa hadis ni nak cerita tentang kesimpulan agama. Kesimpulan agama. Iaitu iman, Islam dan ihsan. Selagi alamat sa'ah. Dia kata gabung agama, iman, Islam dan ihsan. Qala muallif rahimahullah. Bermula Islam itu, apa makna Islam? Mengikut ni pada hak anggota. Ikut sini pada hak anggota. Dan menerima. Maknanya dengan makna berkata dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Mengikut dan menerima. Maknanya dengan makna berkata dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Imtisal wal iqyad. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imtisal wal inqiyad lima ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-af'al az-zahirah asy-syar'iyyah wa ulima min ad-din bid-darurah. Maknanya Islam ni mengikut pada hak anggota praktikal ya, zahirnya. Hak zahir praktikalnya. Dengan menerima mana ayat dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota zahir oleh seorang akan bagai datangkan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala bagai yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Dengan darurah mana tak fikir tilik dah. Atau tidak fikir tilik. Imo mana tidak engkar. Tidak engkar. Artinya arti darurah dengan ketiadaan fikir dan bicara. Lagu mana? Seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang. Ada orang tahu belaka dah, tapi fikir tidak. Mana tak engkar akan kewajipan sembahyang. Itu makna Islam. Kalau engkar kewajipan sembahyang, tidak Islam, kafir. Kalau engkar tak sembahyang, Islam lagi. Tapi engkar kewajipan sembahyang, itu jadi kafir. Dan dikehendaki dengan mengikut. Apa maksud mengikut dan menerima? Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu mengaku lidah. Mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Dan tiada menolakkan dia. Dan tiada menolakkan dia. Maknanya tidak diengkarkan. Dengan engkarkan. Maknanya hak wajib tidak engkar wajib. Hak haram tidak engkar haram. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, walaupun tak amal sekalipun, tidak cucuk iman dia. Tetapi sipirnya seksa, iqab lah akhirat lah. Tetapi ada lagi kalimah la ilaha illallah. Seperti meninggal ia seorang akan sembahyang. Mana sini yang meninggalkan dengan sebab malah, bukan dengan sebab engkar. Sebab ia malah. Dan umpamanya
selama-lamanya. Sebab itulah ihsan ni menyempurnakan Islam dan iman. Nah, ada orang tahu yakin Tuhan ni ada. Yakin Tuhan ni melihat, Maha mendengar, Maha membalas. Tak yakin. Kalau tak yakin, rosak kita. Dan kita tahu manusia. Adakah kita tak yakin Tuhan ada? Adakah kita tak yakin Tuhan yang melihat? Yakin. Patut buat juga. Berarti dah perlu disempurnakan dengan ihsan. Mana kita buat ibadat, ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Jadi ulama simpul tadi. Islam, iman, ihsan. Dari sudut disiplin ilmunya, Islam ni panggil ilmu syariat, ilmu fiqh. Iman, ilmu akidah. Ihsan ni ilmu ilmu tasawuf. Hak tu hak basic, asal agama. Perlu ada. Masuk waktu dah tu. Masuk waktu dah. Oh, dah mulai. Wallah ta'ala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zilina ala waja'alna azizan waja'alna ya kasir walaqalah